Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Abi Hanzalah nak derma. Nak derma kat mana sayang? Derma kat masjid lah. Hanzalah nak dapat pahala. Masya Allah sayang. Umi, boleh tolong ambilkan tabung? InsyaAllah boleh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Darul Ghufran pada pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Bagaimana kita pada pagi ini sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita iaitu Fawaidul Fawaid. Siapa dengan Ustazah pada pagi ini? Ramai ya, Masya Allah, Tabarakallah. Siapa tu? Ada ramai yang beri salam kepada kita, kepada saya dan semua jemaah yang mengikuti kuliah pada pagi ini. Bukan sahaja di ruangan Facebook kita, malah ada di kalangan jemaah kita yang mengikuti siaran ini dari ruangan YouTube. Terima kasih kepada anda semuanya yang mengikuti kuliah di Masjid Darul Ghufran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati waktu pagi kita pada hari ini dengan keadaan yang mana kita bersedia dan kita terus-terusannya dengan semangat motivasi yang tinggi untuk menuntut ilmu agama. Dan waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam kepada saya pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada semuanya di sini dengan kesihatan juga, sebab ramai yang mendoakan kesihatan saya. Terima kasih. Dan alhamdulillah boleh saya tahu kita akan sambung perbincangan pada bab apa dan muka surat yang keberapa. Boleh teman-teman kita di sini berkongsi dengan Ustazah. Kita akan mulakan perbincangan dari muka surat yang keberapa. Ya, kesalam Doktor. Selamat pagi, Cak. Ada je Kak Mas kat situ. Ya, Cak. Muka surat 180. Okey.
Siapa lagi di situ? Kak Anissa kata muka surat 180. Kak Ros letak juga muka surat 180. Ada yang lain? Kak Mas juga ya letakkan di situ bab 13 muka surat 180. Okey. Masya Allah, tabarakallah, ramai. Maknanya Kak Noraini juga ada bersama dengan kita. 180. Okey, Masya Allah, tabarakallah. Ramai ya, maknanya yang mengikuti kuliah Ustazah ni tidak salah ya muka surat yang diberikan, muka surat 180, bab yang ke-13 berkenaan dengan kesaksian malaikat pendamping. Cuma perbincangan kita pada pagi ini, saya nak skip lah bab kita yang ke-13 ni, okey, yang mana saya akan rangkumkan perbincangannya masuk ke dalam bab yang ke-14. Jadi perbincangan kita pada pagi ini, sila mohon maaf kepada admin di belakang tabir, sila tutup, terima kasih. Okay. Jadi perbincangan kita pada pagi ini akan bermula dari halaman 182. Ya, kita akan mulakan dari muka surat 182 yang mana bab 13 saya akan rangkumkan, kita akan masukkan dalam perbincangan kita di muka surat yang ke-182. Okey, jadi saya harap semua yang bersama dengan saya pada pagi ini dapat mengikuti perbincangannya dengan baik di situ, mudah-mudahan. Jadi 13, 14 kita satukan, yang mana perbincangan akan bermula dari muka surat 23 hingga ayat 23 bukan muka surat, ayat 23 hingga ayat yang ke-20, ayat yang ke-30. Kita masih bincangkan surah Qaf. Okey, kita bincangkan surah Qaf ayat 23 hingga 30. Tetapi perbincangan pada pagi ini kita akan fokus kepada ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27 sahaja. Okey, surah Qaf ayat 24 hingga 30. Namun perbincangan kita pada pagi ini akan memfokuskan pada ayat 23 hingga 27 sahaja. Okey, saya harap penjelasan saya sebelum kita mulakan jadi clear ya, jelas ya. Jadi nanti tak tercari-cari mana si Sakinah ni sembang ni kan. Kita cari-cari tak jumpa kan. Okey, jadi kita akan mulakan perbincangan daripada point A. Dari muka surat 183. Point A, muka surat 183, jika di muka surat kita di sini, muka surat kita di sini, dia akan, tajuknya ialah beberapa sifat orang kafir yang keras kepala. Okey, beberapa sifat orang kafir yang keras kepala. Tapi di sini Ustazah tukar tajuknya. Okey, kita tukar tajuknya, maka dia jadi sifat penghuni neraka. Bagi Ustazah lembut sikit lah ya. Kita letakkan tajuk yang begitu. Dia taklah nampak kasar tajuk tu kan. So kita tukar sifat penghuni neraka. Bukan kita kata Ustazah penghuni neraka tu pun kasar juga. Betul. Tapi di sini kita lebih umumkanlah ya perbincangannya. Baik Muslimah. Di muka surat kita yang ke-183, ya, di situ Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia jelaskan kepada kita. Kemudian Allah menyebutkan beberapa sifat orang-orang yang dilemparkan ke dalam api neraka. Maknanya daripada ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-26, kita akan membincangkan sifat-sifat orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan mereka ke dalam api neraka. Bagaimanakah sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan
di dalam surah Qaf ayat 24 hingga ke 26. Jadi ada 6 sifat utama yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bermula dari ayat yang ke-24 dalam surah Qaf. Ayat yang ke-24 ada di bab kita yang ke-13. Okey, ada di bab kita yang ke-13. Jadi kalau nak lihat ayatnya, sila ya lihat di muka surat 180. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Ini ayat yang ke-24. Jadi ada 2 ciri yang terdapat di dalam ayat yang ke-24 itu. Apakah ia? Kita lihat kepada sifat yang pertama terlebih dahulu. Okey, sifat yang pertama ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang orang yang kufur. Mereka yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan mengingkari hak-haknya. Jadi ini adalah intipati yang terkandung ya pada ayat yang ke-24 surah Qaf. Ayat yang ke-24 surah Qaf ini menjelaskan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bagaimana sifat orang yang Allah campakkan mereka ke dalam api neraka. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan satu, kafarin. Ya, sila highlightkan ataupun sila nak gariskan ke, nak letak nombor 1 ke ya. Terpulanglah ya kepada jemaah semuanya. Bagaimana? Yang penting perkataannya, kalimatnya yang terdapat pada surah Qaf ayat yang ke-24 itu ialah perkataan kafarin. Maksudnya mereka yang kufur, mereka yang sangat ingkar terhadap perintah Allah. Jadi pada poin kita yang pertama di sini, Imam Ibn Al-Qayyim dijelaskan. Yang pertama, sifatnya ialah kufur terhadap nikmat Allah. Ya, kufur terhadap nikmat Allah dan mengingkari hak-hak Allah. Dan mengingkari hak-hak Allah. Dijelaskan lagi dalam kitab kita di situ, orang yang mengingkari hak-hak Allah, ya, ialah kufur terhadap agamanya, kufur dalam menyesakannya, kufur terhadap asma' dan sifatnya. Asma' ni maksudnya nama-nama Allah. Maksudnya ialah nama Allah. Jadi orang yang begini ya keadaannya, dia kufur terhadap nama-nama Allah. Mungkin saya boleh berikan contoh begini. Allah Subhanahu Wa Taala, antara nama Allah ialah kita panggil apa ya? Ar-Rahman Ar-Rahim. No, itu sifat Allah. Tapi ada nama-nama Allah yang lain lah, seperti Rabbul Azim, kan? Maknanya menunjukkan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada di kalangan mereka yang menafikan, tidak percaya ini nama Allah, ini sifat Allah. Begitu. Jadi kemudian di situ dia kata kufur terhadap para rasul dan malaikatnya. Bukan mereka ni dia kufur terhadap Allah, tetapi kufur juga terhadap rasul-rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan. Kufur juga terhadap para malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan beban tugas kepada mereka. Dan mereka ini adalah di kalangan yang kufur terhadap kitab-kitab dan pertemuan dengannya. Pertemuan dengannya boleh kita maksudkan sebagai kematian ataupun hari kiamat. Boleh diletakkan dengan 2 maksud dalam kitab ini. Baik, jadi kalau kita rujuk kepada penjelasan yang diberikan itu tadi, kita dapati bahawa ia adalah berkaitan dengan rukun iman kita. Justru mana-mana di kalangan kita ya yang menafikan, yang tidak beriman kepada semua yang kita jelaskan itu tadi, yang terdapat pada poin kita yang pertama, orang beginilah yang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan
ke dalam api neraka. Namun, apakah yang dimaksudkan dengan hak Allah? Okey. Ada tak di kalangan jemaah yang ingin jawab? Di kalangan muslimah kita di situ, saya nak lihatlah jawapan daripada teman-teman kita yang mengikuti kuliah. Apakah hak Allah? Siapa tahu? Apakah yang dimaksudkan dengan hak Allah? Boleh sila letakkan di ruangan komen, jadi Ustazah dapat baca jawapan yang diberikan. Ada yang nak berikan, sila type di situ. Ustazah tunggu jawapan. Dia begini ya, kalau tidak tahu, jawab tidak tahu. Jadi saya tahu ada yang tidak tahu. Sebab kalau senyap saja Ustazah pun tak tahu. Ini tahu ke tak tahu. Okay. So kita ni dah menggunakan perkataan tahu tu tadi kan. Jadi kalau tidak tahu, letakkan di ruangan komen. Tidak tahu Ustazah. So kalau siapa yang tahu jawapannya, sila letakkan di ruangan komen. Jadi kita dapat share dengan yang lain dan kita dapat bincangkan. Apakah yang dimaksudkan dengan hak-hak Allah? Ada tak? Mentauhidkan Allah di situ. Kak Nisa jawab beribadah kepada Allah. Kak Mida jawab mentauhidkan Allah. Okey. Kak Noraini jawab mengikut segala perintah Allah. Dia jawab tidak tahu Ustazah. Kita mengapa? Tak tahu tak apa, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Okey, ada jawab gitu ya. Wallahu a'lam Ustazah. Ya. Adi Ratna jawab apa? Taat dan turut pada semua perintahnya dan menghindari dari semua larangannya. Cantik jawapan. Menunaikan semua, Kak Som di situ menunaikan semua perintah Allah seperti solat, puasa, bayar zakat dan lain-lain. Ada juga yang memberikan jawapannya seperti mana Kak Mida di sini, mengabdi dan mengesakan Allah. Kak Afida juga mengesakan Allah. Solat jangan lupa yang solat jangan lupa. Itu. Solat jangan lupa ya. Okey. Melaksanakan segala perintah Allah. Baik, terima kasih kepada semua muslimah yang memberikan jawapan kepada saya di ruangan komen. Alhamdulillah, kita dah dapat bayangkanlah ya sedikit sebanyak apa yang boleh kita nak jelaskan ya setelah ini berkenaan dengan hak-hak Allah itu. Baik, begini muslimah. Ada sebuah kisah dalam sebuah hadis yang menceritakan kepada kita tentang hak-hak Allah. Ada seorang sahabat Nabi bernama Muaz ibn Jabal. Okey, sahabat Nabi bernama Muaz ibn Jabal ini, dia pernah naik sama, kita kata macam mana ya, dia membonceng kenderaan tunggangan ini bersama dengan Nabi SAW. Jadi pada masa itu Nabi SAW ada bertanya kepada dia. Nabi tanya kepada dia, adakah engkau tahu apakah itu hak Allah? Jadi Nabi ada tanya kepada Muaz ibn Jabal dengan satu soalan, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Adakah kamu tahu apakah hak Allah ke atas hamba-Nya? Jadi Muaz pun dia kata gini, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan Nabi SAW memberitahu kepada Muaz ibn Jabal apakah yang dimaksudkan dengan hak Allah. Jadi Nabi kata begini kepada beliau, fa inna haqqahu 'alaihim an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas mereka adalah agar mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi ini kita panggil sebagai hak Allah. Maka poin kita yang pertama tadi ya muslimah, poin kita yang pertama tadi yang disebutkan sebagai antara sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala
akan masukkan ke dalam api neraka ialah mereka yang tidak menunaikan hak Allah. Jika kita baca sekali lagi apa yang terdapat di dalam kitab kita, kita akan faham. Yang tadi kan kita sebut, orang yang kufur terhadap nikmat Allah, orang yang kufur terhadap agama Allah, kufur dalam mengisahkan Allah, kufur terhadap asma dan sifat Allah, ya, kufur terhadap kitab-kitab Allah, kufur terhadap para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan. Bermakna di situ ada kaitannya dengan akidah. Itu keimanan kita kepada Allah. Jadi bila Nabi SAW sebutkan tadi, ya, Nabi kata apa tadi? Hendaklah orang yang nak menunaikan hak Allah itu dia menyembah Allah. Justru orang yang menyembah Allah ialah mereka yang menunaikan hak Allah. Dan kita perlu ingat, ya muslimah, bila kita menyembah Allah, di situ bermakna kita beriman kepada Allah seluruhnya, sepenuhnya. Kita tak boleh kata, yelah saya solat memang solat, saya menyembah Allah, tapi saya tak beriman ada malaikat. Ini problem. Ini problem. Alamak, saya mengepung teks saya. Macam mana nak buat? Okey, tak apalah. Saya letak tepi je muka saya ni. Okay. So, kita lihatlah keadaan ni. Bila kita kata kita menyembah Allah, namun dalam masa yang sama kita ada melakukan perkara-perkara ataupun keimanan kita tu tadi kan ada dicemari dengan hal-hal yang menyebabkan ia tak komplit, ya, dia tak menyeluruh. Kerana kita menyembah Allah tapi kita kata, oh saya menyembah Allah, memang saya solat, saya percaya Allah tu ada. Tapi saya tak beriman pun dengan malaikat, saya tak beriman dengan kitab-kitab Allah. So tak boleh begitu. Jadi dia kena menyeluruh. Bila kita kata kita menunaikan hak Allah. Setiap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, setiap sesuatu yang diturunkan dalam agama ini, ia adalah perkara yang wajib kita imani sebagai bukti kita menunaikan hak Allah. Jadi begitu. Okey, saya harap jelas. Dan dalam dialog ini, ya muslimah, Nabi SAW tidak menghentikan dialognya begitu saja. Setelah Nabi menjawab ataupun setelah Nabi memberikan jawapan, Nabi tanya lagi kepada Muaz. Nabi tanya kepada Muaz, atadri ma haqquhum alaihi idza fa'alu dhalik? Jadi adakah engkau tahu apa yang akan Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap mereka yang menunaikan hak Allah? Sekali lagi, Muaz jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan Nabi SAW memberitahu kepada Muaz, orang yang menunaikan hak Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka. Sebab itu, ya, pada poin kita yang pertama itu tadi, mereka yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan ke dalam api neraka adalah mereka yang tidak menunaikan hak-hak Allah. Jadi orang yang menunaikan hak Allah jelas. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan di sini, Allah tidak mengazab mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam syurga. Okey, baik, selesai kita poin yang pertama. Kita masuk pada poin kita yang kedua. Poin kita yang kedua, ya, di sini menyebutkan tentang, masih lagi ya muslimah, surah Qaf ayat yang ke-24. Okey, saya tahu. Saya telah menutup, ya, teks itu. Letak tepi balik. Okey. Hari ni Ustazah boleh jalan-jalan, ya. Okey, tak apalah. Sekejap tepi, sekejap belakang, sekejap tepi, sekejap kanan, sekejap kiri. Baik. Surah Qaf ayat yang ke-24 juga menyatakan tentang sifat yang kedua penghuni neraka.
iaitu orang yang memiliki sifat menentang kebenaran. Mereka yang memiliki sifat menentang kebenaran. Jadi surah Qaf pada ayat yang ke-24, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka yang tak mahu menerima kebenaran sedangkan kebenaran sudah ada di hadapan matanya. Dan dia tahu perkara itu benar. Tetapi dia menafikan dan dia menentang kebenaran tersebut. Sebab itu, lihat ya muslimah pada kitab kita di muka surat 183 di situ, poin kita yang kedua ialah menentang yang hak, iaitu kebenaran ilahi dengan pelbagai bentuk pengingkaran dan pembangkangan. Di muka surat kita yang ke-183 dia letak dalam bracket kan ayat yang ke-25. Saya harap di kalangan muslimah kita yang memiliki kitab boleh betulkannya sebab di situ ada kesilapan daripada sudut taipan. Bukan ayat yang ke-25 tapi dia ayat yang ke-24. Okey? Ayat yang ke-24. Sila betulkan. Jadi ayat yang ke-24 ini menceritakan tentang orang yang tidak mahu menerima kebenaran. Mereka menentang kebenaran habis-habisan. Walaupun sudah diberitahukan kepada mereka tentang apa yang benar di sisi Allah dan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dalam hal ini Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang menolak kebenaran sebagai mereka yang sombong. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi menyatakan begini, Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Saya kira banyak kali saya bacakan hadis ini dalam kuliah kita dan sebagai peringatan kepada kita bersama, sekali lagi, berulang kali, kita ingatkan kepada diri kita. Orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran, bahkan dia adalah orang yang meremehkan orang yang ada di sekitarnya. Meremehkan ni boleh kita fahami dengan orang yang memandang rendah terhadap manusia lain, yang rasa diri dia lebih hebat, yang rasa diri dia bagus. Mengapa saya datangkan hadis ini untuk menguatkan poin kita yang kedua? Kerana begini muslimah, mereka yang sombong, menolak kebenaran, menentang kebenaran, mengingkari, membangkang setiap kebenaran yang ada di hadapan matanya. Mungkin kita dah cakap dengan dia, kan? Kita ada teman, kita cakap dengan dia, dia kata dengan dia, tengok ni dalam Al-Quran Allah sebutkan kalau kita buat begini Allah Subhanahu wa taala akan azab. Kita datangkan hadis Nabi SAW, kita jelaskan kepada dia hukumnya begini. Tapi dia masih lagi tidak mahu menerima. Bagi dia apa yang dia lakukan adalah benar sedangkan dia lakukan perkara maksiat. Saya tak sebutkan tentang perbezaan pendapat di sini muslimah. Tentang perbezaan pendapat ini memanglah ada orang pegang pendapat itu, ada orang pegang pendapat ini. Okey, itu tak ada masalah. Namun sekarang inilah kita bincangkan tentang dia buat perkara yang terang-terangan salah, dosa, maksiat. Kita jelaskan kepada dia, ini dosa besar, ini maksiat. Contoh mungkinlah dia pergi santau siapa-siapa lah kan. Okay. Dia santau siapa-siapa. Saya bagi contoh mudah ni. Biar mudah faham. So kita beritahu kepada dia, kau buat benda-benda santau ni dosa besar tak? Kita cakap dia kan. Kita bagi, tak ingat ke Nabi cakap gini, Nabi kata gini. Tapi dia tak nak terima. Nampak ya? Ni maknanya dia menentang kebenaran. Dia mengingkari. Dia menolak. Orang yang begini, kalau kita rujuk dalam hadis yang sama, di penggal awal hadis ini Nabi kata apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarrah minal kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang mana dalam hatinya ada sebesar biji zarrah, iaitu sikit pun daripada kesombongan dalam hati dia, dia tak akan masuk syurga. Ini kata Nabi. Jadi Nabi explain bagaimana orang yang sombong itu. Orang yang sombong apabila dia menolak kebenaran dan meremehkan orang di sekitarnya. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-24 Allah ingatkan kepada kita, antara sifat penghuni neraka adalah mereka yang menentang kebenaran. Mereka yang menolak, mereka yang mengingkari
membangkang kebenaran yang jelas-jelas berada di hadapan matanya. Okey, baik, ini poin kita yang kedua, sifat kita yang kedua tentang penghuni neraka tu tadi kan. Baik, kita berpindah kepada sifat kita yang ketiga yang terdapat dalam kitab sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Sifat yang ketiga ini, iaitu sifat penghuni neraka yang ketiga ini terdapat pada ayat yang ke-25 dalam surah Qaf. Tadi sifat yang pertama dan kedua, ayat yang ke-24. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-25 dalam surah Qaf, iaitu apa dia? Manna'il lil khairi mu'tadim murib. Okay, ayat itu ada di muka surat 182 di bahagian atas sekali. Saya tak letakkan di slide saya, Muslimah. Kalau tak semua benda yang letakkan, apa hal buku kita ni? Okey, sila kalau nak rujuk ayatnya, surah Qaf ayat yang ke-25 dalam kitab kita di muka surat 182 berada di perenggan yang atas sekali. Baik, poin kita yang ketiga ya di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang sifat yang ketiga tersebut. Allah kata manna'il lil khair. Dia tidak melakukan dan menghalang kebaikan. Maknanya dia tidak mahu memberi manfaat kepada orang lain. Bahkan setengah ulama ketika mereka mentafsirkan ayat ini, mereka menyatakan orang ini dia halang insan di sekitarnya daripada melakukan kebaikan. Ini sifat yang ketiga. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskannya kepada kita. Orang yang begini, dia ni bila kita ajak dia untuk melakukan kebaikan, dia menolak kan? Okay, dia menolak, dia bangkang itu sifat yang kedua kan? Namun dalam masa yang sama, dia menghalang kebaikan. Menghalang kebaikan ni ada banyak keadaannya. Mungkin kita boleh kata menghalang kebaikan di situ ialah apabila dia menjadi orang yang nampak kebaikan, dia usaha untuk halang dan hentikan supaya tidak dapat diteruskan kebaikan-kebaikan itu. Jadi sebab itu ya, kalau dalam kitab kita baca, muka surat yang ke-183 di poin yang ketiga, disebutkan bahawa orang ini menghalangi kebaikan, baik kebaikan untuk dirinya sendiri berupa ketaatan dan ibadah kepada Allah, maupun kebaikan untuk orang lain. Dia dah tak nak buat baik sekarang ni, tapi orang lain pun dia akan pastikan jangan buat perkara yang baik. Ini problem. Ini problem orang yang begini. Jadi disebutkan kepada kita, maka itu ia tidak mempunyai kebaikan untuk diri sendiri. Dia tidak ada kebaikan yang dia bawa di hadapan Allah untuk diri dia dan juga yang dia lakukan kepada orang lain. Tak ada. Kan zero lah kita kata. Langsung tak ada. Sebagaimana perihal umat manusia pada umumnya. Maksudnya ada ramai di kalangan mereka yang mungkin memiliki sifat-sifat yang begini, tapi bukan di kalangan kita lah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan bukan di kalangan kita. Dalam sebuah hadis yang lainnya, ataupun dalam sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW, Nabi ada menyebutkan begini kepada kita. Nabi kata kullu ma'rufin sadaqah. Jadi sebab itu kita ni ya muslimah, dalam hidup kita perlu berusaha untuk buat perkara-perkara yang baik. Walaupun saya faham tak semua orang boleh menerima kebaikan kita. Betul tak? Kita ni usaha nak buat perkara-perkara yang baik, tetapi tak semua orang boleh menerima kebaikan kita. Mungkin ada di kalangan manusia yang mereka ni berburuk sangka pada kebaikan yang kita usahakan. Mereka memandang remeh pada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bahkan mungkin ada di kalangan mereka yang menghina, memfitnah setiap kebaikan yang cuba kita lakukan. Itu biasa ya muslimah dalam hidup. Namun, perkara-perkara yang berlaku itu
Jangan jadikan ia sebagai penghalang untuk kita buat perkara yang baik. Kita buat perkara baik sekali kan dalam hidup ni, bila orang cakap-cakap, adakah kita nak berhenti ataupun kita nak teruskan perbuatan baik itu? Ni sama-sama ya, kita muhasabah. Untuk saya juga. Adakah kita nak berhenti? Sebab hati kita ni yang muslimah, bila orang kutuk kita, orang cakap kita itu, orang cakap kita ini, mungkin kita tak boleh terima lah. Kita rasa, alah, buat baik pun, orang cakap kan, buat baik pun masih lagi orang anggap kita jahat. Mungkin begitu keadaannya. Namun adakah situasi-situasi seperti ini menjadi penyebab untuk kita meninggalkan kebaikan? Sebab orang yang meninggalkan kebaikan, sebagaimana kita sebutkan tadi, adalah orang yang tidak memberi manfaat pada diri dia sendiri. Kerana bila kita buat baik, kita yang dapat kebaikan itu, muslimah. Walaupun betul lah kita buat baik pada orang lain dapat kebaikan tersebut. Namun jangan lupa, kita, Allah tetap berikan kepada kita dengan ganjaran pahala. Lihat pada keikhlasan diri masing-masing. Ya, sebab itu di sini Nabi SAW sentiasa memberikan motivasi kepada diri kita untuk buat perkara-perkara yang baik. Sehingga Nabi SAW menyebutkan begini. Apa kata Nabi? Kullu ma'rufin sadaqah wa inna minal ma'ruf an talqa akhaka biwajhi talqin wa an tufriga min dalwika fi ina'i akhika. Jadi Nabi SAW beritahu kepada kita, ya, bahawa perkara yang baik ini ada banyak. Dan bila kita buat perkara-perkara yang baik, ia menjadi sedekah. Antara contohnya yang Nabi SAW berikan kepada kita ialah bila kita jumpa teman kita dengan wajah yang manis. Kita senyum, kita jumpa kawan kita, saudara mara kita dengan wajah yang menyenangkan. Ia adalah satu bentuk kebaikan. Betul tak? Cuba bayangkan, kita jumpa member kita, Allahu Akbar. Mukanya, aduh, hai, masam, mencuka kan, moncong, berapa inci moncongnya tak tahu, boleh ukur moncong tu kan. Dah muka, alah, hai, member kita, moncongnya dia, apa rasanya kita ni? Yang duduk bersama dengan teman yang wajahnya masam, mencuka, moncongnya 5 inci, betul tak? Apa rasanya? Kita pun tak selesa. Kita pun jadi rasa, aku ni ada buat salah ke dengan dia? Macam tu kan kita pun jadi tak selesa. Kita rasa sedih, betul tak? Sebab itu Nabi kata, kita ni dalam hidup kita, bila kita jumpa sesiapa sahaja dengan wajah yang manis, ya, dengan wajah yang menyenangkan, ianya akan menyenangkan insan di sekitar kita. Itu adalah pahala kebaikan untuk kita. Sama juga, bila kita, antara contoh yang Nabi SAW berikan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di sini. Nabi kata apa? Antara contohnya ialah bila kalian menuangkan air dari balti kalian ke bekas milik teman kalian. Bantu dia dalam urusan yang begitu, itu juga dianggap sebagai kebaikan. Yang mana Allah lihat ia sebagai satu bentuk sedekah yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan kita seharian. Orang yang banyak buat baik ni, ya muslimah, bila mereka ni ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang begini hatinya, Masya Allah, tabarakallah, hatinya tenang. Bila kita buat baik, ikhlas kerana Allah. Kita buat baik bukan kerana kita nak orang puji kita, baiknya kau Sakinah, aku tengok kau ya Sakinah, baik, nak suka tolong orang. Kita kalau begitu niat kita ni, kita buat banyak kebaikan pun, ia tak akan jadikan hati kita hati yang tenang, muslimah. Namun, kalau kita buat perkara-perkara yang baik ini kerana Allah, ya, dengan diikuti kesabaran, mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan tenang. Orang cakap apa pun, ialah mungkin kita rasa terguris, dia tak terguris dengan begitu lama. Dia akan terus, dah sudahlah, kita serahkan ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu keadaannya.
Sebab tu penting untuk kita sentiasa jadi seorang muslimah yang tidak berputus asa untuk buat perkara-perkara yang baik. Saya faham ia bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Bukan senang sebab kita ni selalunya nak orang je buat baik pada kita tau muslimah. Kita nak orang buat baik pada kita tapi kita susah nak buat baik pada orang lain. Susah. Namun kalau ia susah kita usahalah ya kita mudahkan keadaan itu. Baik, seterusnya kita pergi kepada sifat yang keempat dan kelima yang terdapat dalam perbincangan kita pada pagi ini. Baik, sifat yang keempat dan yang kelima apa dia? Kita lihat ya. 4 dan 5. Masih lagi dalam surah Qaf pada ayat yang ke-25. Kita tak pindah lagi ayatnya. Okay, masih lagi pada ayat yang ke-25. Di situ kita lihat di sini 4 dan 5, yang keempat yang kelima surah Qaf ayat ke-25. Yang nombor 4 jika lihat di muka surat kita 183, di situ Ustazah dah confuse sama satu. Yang keempat mana? Okey, yang keempat suka memusuhi orang lain. Atau dengan perkataan yang lain di sini, dia adalah orang yang melanggar batas. Ini sebenarnya perkataan ataupun sifat yang lebih tepat lah. Sebab tu Ustazah tak letak pada nombor 4 ya di slide kita ini dengan memusuhi orang lain. Kerana bila kita kata melanggar batas syariat ini, dia merangkumi semua contoh-contoh yang terdapat di poin yang keempat dalam kitab kita. Ya, di poin yang keempat dalam kitab kita. Kenapa Ustazah letak perkataan sifat ini dengan melanggar batas syariat? Kerana begini muslimah, jika kita rujuk pada ayat yang ke-25, Allah menggunakan kalimat mu'tadin. Jadi mu'tadin di sini bermaksud mereka yang melanggar batas. Orang yang melanggar batas kita sebut sebagai mu'tadin dalam bahasa Arab. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan dalam Al-Quran. Jadi bila kita kata orang yang melanggar batas ni bagaimana? Kita tak kata dia semata-mata orang yang tidak solat, orang yang tidak menjalankan perintah Allah, yang tidak menunaikan hak Allah. Namun mereka yang melanggar batas syariat, contoh yang diberikan kepada kita ialah orang yang suka memusuhi orang lain. Orang tak ada buat salah dengan kita tapi kita suka cari salah orang lain, ya, sehingga berlakulah permusuhan, sakit hati, saling benci membenci, batu api, ni semua kita menyakiti dia, kita memfitnah. Ini perkara-perkara yang melanggar batas syariat. Jadi perlu hati-hati muslimah. Sifat penghuni neraka yang keempat ini yang Allah sebutkan mu'tadin, dia adalah orang yang melanggar batas yang mana ia berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan orang yang ada di sekitarnya. Ya, perbuatan-perbuatan jahat kita dengan orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana sikap kita? Bagaimana kalau rujuk pada muka surat 183 di poin yang keempat, disebutkan bahawa dia menyakiti orang yang ada di sekitarnya dengan perbuatan dan ucapan. Ya, dengan perbuatan dan ucapan. Jadi kedua-dua sekali. Mungkin kita tak buat perkara jahat tapi lidah kita jahat. Sebab tu perlu hati-hati. Orang yang dia jahat daripada sudut tindakan dan perbuatan yang mana kita sebutkan dalam ayat ini, Allah gunakan kalimat mu'tadin, orang yang melanggar batas syariat itu daripada sudut tindakan dan ucapannya, Allah perintahkan malaikat untuk campakkan ke dalam api neraka. Jadi sifat yang keempat ini kita kena buang ya daripada diri kita. Kalau mungkin kita ni suka sangat cerita perkara-perkara jahat tentang orang lain, suka kepo-kepo ya, mulut kita ni kan kadang-kadang ya Allah, tak tahulah, tak reti nak cover mulut kita kan. Cakap benda bukan-bukan, ada je topik yang kita nak sembangkan yang mana memburukkan orang lain. Kita kena buang sifat itu. Ya, tinggalkan. Sebab kita sekarang ni muslimah, kita nak jaga diri kita agar jadi penghuni syurga. Jangan jadi penghuni neraka. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan kepada kita bagaimana sifat penghuni neraka itu dengan tujuannya apa? Agar kita tinggalkan perbuatan itu. Bukan saja-saja ni Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada kita. Kita baca, kita lihat pentafsirannya,
Kita lihat bagaimana Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab ini jelaskan kepada kita tujuannya supaya kita tinggalkan perbuatan itu. Lalu kita lihat sifat yang kelima. Sifat yang kelima di sini ialah meragui kebenaran. Murib. Ya, kalau rujuk pada ayat yang ke-25 surah Qaf, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan murib. Maksudnya dia meragui kebenaran. Kalau tadi sifat yang kedua ya, dia menentang kebenaran. Kita masuk kepada sifat yang kelima, dia meragui kebenaran yang ada. Cuba lihat pada penjelasan di situ, dia ragu terhadap kebenaran. Tidak hanya sebatas itu, bahkan dia juga selalu mendatangkan hal-hal yang meragukan. Kadang-kadang tidak ada perkara yang perlu diragui pun. Tapi dia sengaja menimbulkan isu-isu yang membuat orang lain rasa hal itu perlu diragui. Sedangkan ia adalah perkara yang benar. Jadi sifat yang kelima ni perlu juga kita ambil perhatian. Ya, jika perkara itu benar, alhamdulillah benarlah ia. Jangan timbulkan isu, oh ya betul ke benda ni benar, tapi kan aku fikir dia macam gini tau. Kita mula timbulkan hal-hal yang tak seharusnya lah. Padahal benda tu dah settle dah. Dah selesai dah. Tapi kita timbulkan lagi keraguan, tapi gitu-gitu tau. Tapi gini. Orang yang betul juga kau cakap kan. Dah saya dah. Macam-macam bawang saya acting kat sini. Betul juga kau cakap. Dia menimbulkan keraguan terhadap kebenaran yang memang sudah sedia ada. Yang tak perlu diragui lagi. Jadi perkara-perkara begini tak usahlah ya kita muslimah. Kita kena tinggalkan. Ya, kalau benda tu dah benar, alhamdulillah sudah ya dah didatangkan kepada kita dengan sesuatu dalilnya, kebenarannya, alhamdulillah. Jangan kita timbulkan lagi keraguan-keraguan yang menyebabkan banyak lagi isu-isu lain yang timbul. Baik, seterusnya kita pergi kepada sifat yang keenam dan yang terakhir dalam perbincangan kita pada pagi ini, iaitu sifat penghuni neraka yang keenam. Allah Subhanahu Wa Taala ya sebutkan dalam surah Qaf pada ayat yang ke-26. Dalam surah Qaf pada ayat yang ke-26. Baik. Di situ kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Qaf pada ayat yang ke-26 ini. Allah kata apa? Allazi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Tadi Allah dah sebutkan, pertama orang yang kafarin, anidin, satu ya, kafarin, kufur, anidin yang menentang kebenaran, manna'ilil khair, dia menghalang perkara-perkara yang baik, tidak mahu melakukan kebaikan. Lalu Allah kata mu'tadin, orang yang melanggar batas, murib, mereka yang meragui kebenaran. Yang keenam, allazi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Orang yang mana dia jadikan untuk Allah Tuhan yang lain. Dia letak Tuhan lain di samping Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata yang lebih mudah ya, kita kata apa? Orang yang mensyirikkan Allah dengan Tuhan yang lain. Di sini saya datangkan sebuah hadis Nabi SAW. Abdullah ibn Mas'ud, dia pernah bertanya ataupun ada di kalangan para perawi mengatakan pernah ada orang yang datang bertanya pada Nabi SAW dengan satu persoalan. Apa tanyanya? Ayyu dhanbi 'indallahi akbar. Tanya kepada Nabi, orang ini tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, dosa apakah di sisi Allah yang dianggap sebagai dosa yang paling besar? Jadi apa kata Nabi SAW ketika mendengar soalan itu? Di sini Nabi SAW menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Nabi kata, engkau menjadikan bagi Allah sekutu padahal dia telah menciptakanmu. Sekutu ni maksudnya kita jadikan sesuatu Tuhan di samping Allah. Saya bagi contoh begini, mungkin ada di kalangan yang tak faham apa maksud sekutu, apa maksud mensyirikkan Allah. Untuk poin kita yang terakhir ini, secara simpelnya saya nak fahamkan begini. Kita percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan kita. Namun dalam masa yang sama, bila kita nampak ada pokok besar yang berkuasa, kita kata, oh ni ada kuasa ni, sama macam Allah.
Na'udzubillahi min zalik, saya bagi contoh saja, jangan buat. Jangan buat ya, contoh saja. Kita kata begitu. Kita sembah pokok itu sebagaimana kita sembah Allah. Kita letak makanan dekat pokok tersebut kerana kita meyakini pokok ini boleh memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Tapi kita kata apa? Oh, saya mengaku Allah Tuhan saya. Maknanya dia menjadikan sesuatu sekutu bagi Allah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Siapa yang ciptakan kita? Adakah pokok itu yang menciptakan kita, muslimah? Pokok takkan sekali-kali boleh menciptakan manusia. Kerana apa? Pokok itu sendiri diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Itu maksud Nabi SAW dalam hadis ini. Jadi mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan pada para malaikat untuk mencampakkan orang yang begini masuk ke dalam api neraka. Jadi kita ada 6 sifat tadi. Ya muslimah, yang perlu kita hindari, yang perlu kita jauhi. Kalau ia ada dalam diri kita, angkat, buang. Jangan pandang-pandang lagi. Sebab ia amat berbahaya untuk hati kita. Kenapa saya kata ia amat berbahaya untuk hati kita? Kerana begini muslimah, dalam hati kita ini, dia bukan ada taman. Saya tak nak cakap dalam hati ada taman. Tapi dalam hati kita, tempatnya adalah kita letakkan iman dalam hati kita. Keimanan kepada Allah, keimanan yang jitu, keimanan yang sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada ruang untuk perkara-perkara lain. Ya. Bila seseorang dia sudah mengkufurkan Allah, ni sifat yang pertama. Kemudian dia adalah orang yang mana menentang kebenaran. Menentang kebenaran yang ada dalam agama kita ini. Kemudian dia adalah orang yang menghalang orang lain untuk buat perkara-perkara yang baik dalam agama. Sedangkan agama Islam ini mengajarkan kepada kita dengan sejumlah sampai tak terkira lah. Daripada kita secelik mata sampai kita nak tutup mata tidur nanti, 24 jam muslimah. Agama kita mengajak kita agar buat perkara-perkara kebaikan. Tapi kita tak nak buat. Ataupun kita halang orang lain yang jangan buat. Kau tak payahlah nak solat-solat tahajud ni, ngantuk tidur. Macam itu kan. Tak payahlah nak buat solat tahajud ni semua. Solat duha, apa tak payahlah, semua ni buang masa. Mungkin kita kata sedemikian. Ya, itu sifat yang keberapa tadi? Yang kedua. Kita ada sifat yang ketiga. Yang merupakan penghuni neraka. Yang Allah perintahkan kepada malaikat agar campakkan dia ke dalam api neraka. Bagaimana sifatnya? Iaitu menghalang kebaikan. Yang keempat, di samping menghalang kebaikan, dia adalah orang yang melanggar batas. Yang kelima, dia bersikap sebagai orang yang meragui kebenaran. Dan yang keenam, dia mensyirikkan Allah Azza wa Jal. Semua sifat-sifat ini, bila ada pada diri kita, ia boleh mencemarkan keimanan yang ada dalam hati kita ni muslimah. Ia boleh mencemarkan keimanan. Keimanan kita ni bila dah tercemar, ya, macam udara ni bila dia tercemar, apa rasanya? Masing-masing tahulah kan? Sesak nafas, tak boleh nak bernafas dengan baik, ia jadi satu benda yang racun kita hidup kan dalam diri kita, dia memusnahkan, dia merosakkan. Begitu juga keimanan yang ada dalam hati kita. Kita nak hati yang tenang ni muslimah. Kita nak hati yang bahagia. Hati yang benar-benar dia merupakan hati yang sentiasa ada kebaikan-kebaikan. Keenam sifat itu tak boleh kita letakkan pada diri kita. Sebab itu tadi saya katakan, andai adalah perkara itu dalam diri kita. Sebab kita sendiri masing-masing tahu kita ni bagaimana. Saya tak boleh nak kata, oh awak macam ini ya sifat awak. Saya tak kata begitu. Apa yang saya jelaskan pada pagi ini ialah umum. Sebagai peringatan untuk diri saya dan kita semua yang mendengar kuliah ini pada pagi ini. Kerana kita sendiri tahu bagaimana sifat kita. Bagaimana perangai kita. Kan apa yang dah sebati dalam diri kita ni kita tahu. Apa perbuatan kita, bagaimana ucapan-ucapan yang kita sebutkan ataupun yang kita lantunkan. Kita tahu. Orang lain belum tentu tahu perangai kita yang sebenar. Jadi kita sekarang ni,
Ya, bermula daripada pagi ini, setelah kita pelajari keenam-enam sifat penghuni neraka yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada malaikat. Kalau pada minggu lepas saya jelaskan, kita bincangkan, ada dua malaikat yang mengiring kita untuk bawa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah hisap amalan kita, yang mana kedua-dua malaikat itu adalah sebagai saksi di atas amal perbuatan kita di dunia ini yang kita tak boleh nak lari ke mana dah. Dan bila Allah periksa amalan kita, catatan kita yang disaksikan oleh malaikat, dan Allah dapati kita ada keenam-enam sifat itu ataupun mungkin salah satu daripada keenam-enam sifat itu, Allah tidak teragak-agak untuk memerintahkan kepada kedua malaikat itu agar lemparkan kita ke dalam api neraka. Oleh sebab itu, kita tidak mahu menyesal di kemudian hari. Bila nasi dah menjadi bubur, tidak ada maknanya untuk kita menangis walaupun dengan air mata darah, muslimah. Sebelum itu berlaku, sama-samalah ya, kita nasihatkan untuk diri kita, untuk diri orang lain yang ada di sekitar kita. Kita sayang diri kita sayang semua yang ada di sekitar kita, dan kita nak semua orang berada dalam keadaan kebaikan yang mana akhirnya semuanya menjadi penghuni syurga. Kunci dia, jangan berputus asa melakukan ketaatan kepada Allah dan sentiasa menjaga tauhid kita kepada Allah. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan ya ada sedikit sebanyak manfaat. Kita belum habis ya bincangkan bab kita yang ke-14. InsyaAllah nanti kita akan sambung perbincangannya. Saya cuma fokus pada poin yang A. Poin itu belum selesai lagi sebab ada lagi perbincangan di bawahnya. Sebab kalau kita lihat pada muka surat 183 ada perenggan yang terakhir di situ yang saya belum lagi lah nak masuk, sebab kalau saya masuk perenggan yang berikutnya saya bimbang ya, dia jadi tambah lagi setengah jam ataupun tambah lagi 1 jam. So kita tidak mahu itu berlaku sebab saya pun faham kita masing-masing ada komitmen ya. Mungkin ada yang work from home sambil-sambil mendengar, ada pekerjaan lain nak buat kan. Jadi kita pun berpadalah ya, memadai dengan apa yang telah kita bincangkan tadi. Itu pun bagi saya dah agak berat. Saya yang menyampaikan pun rasa berat. Ke tak berat kan? Dengan baju, dengan tudung saya warna merah ni rasa berat. Kan? Warna merah ni moncar warna dia. So kita sama-samalah ya, kalau sekiranya apa-apa yang kita bincangkan tadi dia mendatangkan sesuatu kesedaran bagi diri kita, alhamdulillah. Bagi saya kalau tak banyak sedikit pun, Masya Allah Tabarakallah, itu menunjukkan bahawa kita berusaha ya untuk menjadi muslimah yang sentiasa berada dalam ketaatan kepada Allah, melakukan kebaikan bukan hanya untuk diri kita tetapi juga untuk orang di sekitar kita. Ada apa-apa soalan? Mungkin saya boleh ambil satu soalan jika ada. Semua ucapkan terima kasih macam tak sabar nak balik. Okay. Jazakillah khair wa iyyak. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada soalan ke? Okay. Semuanya memberikan ucapan terima kasih dan mendoakan kebaikan untuk saya. Ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kebaikan kepada semua, membalas masa yang telah diperuntukkan ya untuk mendengar apa yang saya sampaikan ya pada pagi ini dengan ganjaran kebaikan yang berlipat ganda. Nak masak, okay, ya silakan terus untuk masak. Ya, saya pun tak nak ganggu orang-orang yang nak masak ni. Okey, baik, jika sekiranya tidak ada apa-apa soalan, kita tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.